Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Kalau Nina sebut Bruce Lee, Nina yakin ramai yang kenal dia. Ada tak peminat dia dekat sini? Cuba korang komen sikit filem lakonan Bruce Lee yang mana jadi favourite korang. Kematian Bruce Lee ni mengejutkan dunia sebab dia mati pada usia yang masih muda. Selepas kematian dia, macam-macam teori dan konspirasi yang muncul sama macam kematian Michael Jackson. Sebabnya diorang berdua ni mati mengejut, badan sihat je tahu-tahu meninggal. Dah lah masa tu nama ni tengah naik. Macam Bruce Lee, kematian dia adalah disebabkan dia ni allergic terhadap ubat tahan sakit yang diambil. So kesan dia makan ubat tahan sakit tu, otak dia ni jadi bengkak dan kemudian dia meninggal. Bagi ramai orang, kematian Bruce Lee ni adalah sebuah permainan kotor, tapi bagi sesetengah orang lain pula, itu adalah takdir dia, memang dah ajal. Jadi hari ni Nina akan cerita sikitlah tentang sejarah hidup Bruce Lee semasa dia masih lagi hidup dan macam mana dan punca kenapa dia meninggal. Jadi kalau korang nak tahu full story kisah dia macam mana, macam biasalah korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Bruce Lee dilahirkan pada 27 November 1940 di San Francisco, California, Amerika. Jadi semasa dia berusia 3 bulan, parents dia pun bawa balik dia ke Hong Kong. Jadi Bruce Lee pun dibesarkan di Hong Kong dan dia mula belajar seni mempertahankan diri semasa usia dia 16 tahun. So dia belajar dengan tok guru dia yang bernama Yip Man yang merupakan seorang master Wing Chun. Tapi sebelum dia dihantar belajar dengan tok guru dia, ayah dia lah yang ajar dia dulu seni mempertahankan diri ni. Parents dia hantar dia untuk belajar seni bela diri ni sebab pada masa tu Hong Kong ni crowded dengan pelarian dan ramai orang. Even pada masa tu, Bruce Lee ni dah banyak kali terlibat dengan pergaduhan di jalanan dan sebab itulah parents dia nekat untuk hantar anak dia ni pergi belajar seni bela diri. Bakat lakonan Bruce ni boleh dikatakan berasal daripada ayah dia juga. Ayah dia juga merupakan seorang pelakon dan penyanyi opera Cantonese yang famous di Hong Kong. Kalau korang nak tahu, semasa si Bruce ni masih lagi kecil, dia dah banyak kali membintangi filem sebab yelah bapak dia pun pelakon kan, mestilah dia bawa anak dia untuk masuk juga ke dalam bidang lakonan ni. Sampailah pada tahun 1959, si Bruce pun fly balik ke Amerika dan tinggal bersama-sama dengan kakak dia yang bernama Agnes Lee. Dia balik ke Amerika pun sebabnya dia ada masalah dekat Hong Kong, selalu bergaduh dekat sana dan melibatkan polis. Parents dia hantar dia balik ke Amerika sebabnya parents dia dapat tahu yang anak diorang ni bakal dibunuh. Lepas tu polis pun dah bagi warning, kalau diorang tangkap Bruce ni bergaduh sekali lagi, diorang akan sumbat dia ke dalam penjara. Jadi semasa dekat Amerika ni, dia bekerja sebagai seorang waiter lah dekat sebuah restoran. Jadi owner restoran ni adalah kawan kepada ayah dia. Pada tahun 1960, Bruce pun telah mendapat sijil diploma dia dan dia pun sambunglah pelajaran dia ke University of Washington. Masa dia study dekat universiti ni lah, dia telah berkenalan dengan isteri dia yang bernama Linda. Setelah berkenalan, diorang pun berkahwin pada tahun 1964 dan diorang telah mendapat sepasang anak lelaki dengan perempuan yang bernama Brandon dan juga Shannon Lee. Semasa Bruce balik ke Amerika, dia mula terlibat dengan dunia perfilman tau, dan masa dia umur 18 tahun, dia dah berpuluh-puluh filem dah berlakon. Pada tahun yang dia kahwin tu kan, dia ada masuk satu uji bakat TV Number One Son dan dia terpilih dan dia telah berlakon selama satu season dengan TV ni. Makin lama nama Bruce Lee ni semakin meningkat naik dan producer-producer dekat Hong Kong tu nak dia balik ke Hong Kong sebab diorang ni nak buat filem dengan dia. Jadi Bruce Lee pun tak fikir panjang dan dia pun balik ke Hong Kong. Sampai je dekat Hong Kong, orang-orang Hong Kong ni dah mula kenal dia tahu. Bila dia berjalan kat tepi jalan atau jalan-jalan dekat bandar ni, orang-orang macam itu Bruce Lee lah, itu Bruce Lee lah. Sebenarnya dia tak tahu tau, semasa dia masuk uji bakat tu kan, dia terpilih menjadi pelakon dalam satu season tu kan. Sebenarnya rancangan tu memang top dekat Hong Kong. Jadi tak pelik lah kenapa ramai orang kenal dia. So dia macam orang kat sini kenal aku lah macam tu. Jadi bila dekat Hong Kong, Bruce pun berjumpa dengan dua producer dan berbincang tentang filem yang diorang nak buat. Dan akhirnya dia pun sign 2 kontrak dengan 2 producer dan selama 2 tahun. Habis je 2 kontrak dia ni, dia pun buat kontrak yang baru dan bermula dari sinilah dia telah tubuhkan company dia sendiri. Selepas tu banyak sangat filem Bruce Lee berlakon, nama dia pun disebut sana sini, akhirnya dia telah ditawarkan untuk berlakon dalam filem Enter the Dragon. Tapi 6 hari sebelum filem ni ditayangkan, Bruce Lee telah meninggal secara tiba-tiba. Kisah tentang kematian dia ni bermula 2 bulan lebih awal selepas dia pension pada 10 Mei 1973, yang mana masa tu dia tengah syuting filem tadi. Tiba-tiba dia sakit kepala yang teramat sangat sampaikan dia terjadi sawan dekat situ dan dia pun dikejarkan ke hospital. Lepas doktor dah rawat dia, doktor pun sahkan yang dia ni ada tanda-tanda edema cerebrum, iaitu dia ni ada lebihan cecair dalam otak yang menyebabkan bengkak dan juga sakit. Jadi selepas beberapa hari dia warded, dia pun dah okey sikit dan dia pun dibenarkan balik. Selepas dia dah balik ke rumah, dia workout gila-gila sebab dia kan tengah syuting kan masa tu, dan dia pun mengamalkan diet yang sangat ketat. Dia cuma makan nasi, sayur, susu
susu dan ikan je. Benda-benda yang bakar ataupun yang melibatkan tepung dan gula memang dia tak makan langsung. Jadi dalam bulan Julai, semasa hari dekat-dekat dia nak mati ni, keadaan dia dah macam semakin okey. Cuma kadang-kadang tu adalah dia mengadu dekat kawan-kawan dia yang dia ni sakit kepala. Kemudian 20 Julai, iaitu hari kematian dia tu, Bruce Lee ni memang busy yang teramat sangat. Masa tu dia ada dekat Hong Kong dan dia ada meeting dengan seorang producer ni yang bernama Raymond Chow pasal filem baru dia. Keadaan dia masa tu nampak okey je, nampak sihat, nampak bersemangat dan dia melakonkan beberapa adegan dalam cuaca panas terik. Selepas dah habis meeting dengan Raymond Chow tu, dia pun pergilah ke rumah kawan dia yang bernama Betty Ting Pei. Jadi ada yang kata Betty Ting Pei ni adalah girlfriend dia, tapi tak tahulah. Dan Betty ni pula adalah seorang pelakon berasal dari Taiwan. Jadi dekat rumah Betty ni diorang berdua-duaan dan berborak selama beberapa jam. Dan lepas tu diorang ni nak dinner bersama-sama dengan producer Chow pula. Dalam pukul 7.30 malam macam tu, Bruce beritahu dekat Betty yang kepala dia ni sakit yang teramat sangat. Tapi masa tu diorang tak keluar lagi dari rumah dan masih lagi ada dekat dalam rumah Betty. Jadi Betty pun bagilah ubat tahan sakit biasa yang dia ada dekat rumah dan Bruce pun ambil makan dan dia pun baringlah kejap. Selepas beberapa jam kemudian, even dinner tu pun dah lepas macam tu je sebab Bruce pun tak datang, dia sakit kepala kan. Jadi Raymond Chow ni macam faham lah keadaan sakit dia tu. Bila dah lama tak bangun, Betty ni pun datanglah untuk cek keadaan si Bruce. Dia pun panggil lah nama Bruce ni berkali-kali tapi no respon dan akhirnya Betty ni pun call producer tadi untuk datang cek keadaan Bruce pula. So Raymond pun datanglah ke rumah Betty dan nak kejutkan Bruce untuk bangun, tapi Bruce tetap tak bangun juga. Diorang pun call doktor dan doktor pun datang ke situ cepat-cepat untuk selamatkan Bruce, tapi masa ni Bruce memang masih lagi tak sedarkan diri. Akhirnya diorang pun call ambulance untuk hantar Bruce ni ke hospital yang berdekatan. Tapi sebenarnya bila ambulance ni sampai je dekat hospital, Bruce Lee dah pun meninggal dunia. Disebabkan dekat badan Bruce Lee ni memang tak ada tanda-tanda kecederaan dekat luar macam luka ke apa. Jadi pihak hospital ni decide lah nak buat postmortem ke atas jasad dia sebab diorang nak tahulah punca kematian dia. Hasil autopsi menunjukkan yang otak Bruce Lee ni bengkak teruk dan cecair dalam otak dia telah bertambah sebanyak 13%. So punca kematian Bruce Lee adalah disebabkan dia allergic dengan ubat tahan sakit yang dia makan tadi tu. So ingredients dalam ubat tahan sakit itulah yang menyebabkan Bruce Lee ni kehilangan nyawa. Walaupun kematian Bruce Lee adalah disebabkan bengkak otak, tapi ramai yang percaya semua ni ada kaitan dengan konspirasi. Ada yang kata Betty sengaja bagi ubat tu kat Bruce Lee sebab dia ni bekerja dengan seseorang dan orang tu upah dia untuk bunuh Bruce Lee. Sebab apa dia nak kena bunuh, itu tak pasti. Dan ada juga yang kata kematian Bruce Lee ni berkaitan rapat dengan sumpahan keluarga dia sendiri. Teori ni muncul selepas 20 tahun anak lelaki dia yang bernama Brandon Lee pun ikut jejak ayah dia jadi pelakon dan belajar seni mempertahankan diri. Pada tahun 1992, masa ni Brandon Lee dah berusia 28 tahun dan dia tengah pegang watak utama dalam filem The Crow. Masa dia tengah syuting, tiba-tiba dia kena tembak dekat set bila pistol yang prop yang diguna ni sepatutnya tak ada peluru, ada peluru dalam tu. Jadi bila dia tak tahu dalam pistol tu ada peluru, itulah yang menyebabkan peluru hidup tu masuk dan tembus ke dalam perut dia. Jadi Brandon Lee pun disahkan mati dan pihak berkuasa sahkan kejadian ni tak sengaja dan cuma kemalangan je. Ada seseorang ni yang berjaya mencari maklumat, dia boleh korek sampai ke lubang cacing. Dia kata abang kepada Bruce Lee pun meninggal dalam keadaan yang misteri sebelum Bruce Lee dilahirkan ke dunia. Jadi disebabkan benda-benda macam ni lah anak dia mati pada usia muda and then abang dia pun mati secara misteri lagilah, membuatkan yang sumpahan keluarga Bruce Lee ni memang betul-betul wujud. Jadi Nina nak tanya korang percaya ke yang keluarga Bruce Lee ni memang ada sumpahan? Tapi bagi Nina, takdir diorang memang dah macam tu dah, dan itu memang orang kata apa, dah takdir dan ajar diorang. Ajar tu memang takkan datang cepat ataupun lambat walaupun pada usia yang masih lagi muda. Jadi guys, sampai di sini sajalah perkongsian Nina tentang kematian Bruce Lee, seorang aktor yang sangat famous and then mati disebabkan pembengkakan otak dan dia mati pada usia muda. Even anak lelaki dia ikut jejak dia pun mengalami nasib yang sama, cuma cara kematian diorang tu berbeza lah. Jadi Nina harap korang sukalah dengan video yang Nina kongsikan tadi. Kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Dan kalau korang dah subscribe dan korang suka dengan video Nina kongsikan tadi, jangan lupa untuk like dan share dan komen dekat bawah. Okay, sampai kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.